Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Maaf kita terlewat 15 minit. Kan semalam saya menonton CNN lama kerana begitu banyak perkembangan dunia yang berlaku sampai pukul 4.30 dekat 5 pagi. Terbabas tidur hari ini dan terjaga awal juga pagi tadi untuk review mengenai serangan besar-besaran yang dijalankan oleh Rusia ke atas Kiev, yang saya fikir akan menentukan perjalanan baru yang lebih menegangkan di Eropah dalam perang Ukraine dan Rusia. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih semalam kepada tuan-tuan yang bersama menyertai sesi tribute untuk Kosovo sekaligus mengenang syahid era moden, iaitu Adem Jashari yang menjadi pahlawan ataupun bapa nasionalis Kosovo yang dalam sejarahnya yang begitu panjang berjaya membentuk Kosovo menjadi sebuah negara Islam merdeka pada tahun 2008. Itu tepatnya pada 17 Februari 2008. Panjang juga sesi sejarah semalam hingga kita kembali ke zaman Sultan Murad Empire Osmania, iaitu pada tahun 1386 ketika Sultan Murad melancarkan perang pertama dari Empire Osmania menuju untuk masuk ke Kosovo. Dan ketika itu tentera Kristian yang paling kuat adalah Raja Hungary, mana berlaku peperangan pada tahun 13 penghujung abad yang ke-14, kemudian berperang lagi hinggalah munculnya Sultan Wali Allah yang terkenal, iaitu Sultan Murad kedua pada 1448 yang berjaya menakluk sepenuhnya wilayah di bahagian Eropah Timur yang kemudiannya Kosovo menjadi sebahagian daripada Empire Osmania. Banyak yang kita belajar tentang Janissary ataupun pasukan tentera elit atau pengawal istana ataupun dipanggil sebagai komando bagi Empire Osmania yang dibentuk pada awal abad yang ke-15 dan kemudian dibubarkan pada abad yang ke-19 kerana para peranan Janissary ataupun tentera pahlawan terlatih yang dipilih daripada usia hingga 5 hingga 6 tahun dilatih, dibentuk menjadi tentera dan kemudian dianggap sebagai tentera yang paling rapat dan barisan yang paling hebat dalam sejarah Empire Osmania mengembangkan Islam, terutama ketika mereka menyeberang masuk ke Eropah untuk menakluk bahagian-bahagian Eropah yang kemudiannya menjadi sebahagian Empire Osmania. Saya ucap juga ribuan terima kasih pada tuan-tuan yang menyertai sesi jualan Converse semalam. Lebih kurang 46 pasang kami jual semalam, walaupun 52 tapi ada 6 tu dibatalkan kerana tuan-tuan beli dan tuan-tuan ini. Dan terima kasih kepada 40 orang yang telah membuat bayaran. Saya ucap terima kasih kerana ini antara sesi perniagaan yang paling rancak, di mana 46 kasut dijual. Belum sampai 24 jam, 40 pasang telah melunaskan bayarannya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bercakap mengenai perkara baru lagi, yang saya panggil sebagai manuver politik atau perubahan atau peralihan besar-besaran keadaan politik selepas Perang Dunia Kedua, terutama untuk pertama kali negara-negara pengeluar minyak ataupun ringkasannya OPEC, negara-negara peluang minyak. Malaysia mengeluarkan minyak tapi tidak menyertai OPEC. Kebanyakan negara-negara OPEC adalah negara-negara yang bergabung ada di kalangan negara-negara di Asia Barat. Dan manuver yang dibuat oleh OPEC tak pernah berlaku dalam sejarah, di mana OPEC menjadi tidak mesra Amerika apabila membuat keputusan. Dan satu lagi tamparan hebat ke atas Amerika dalam memboikot Rusia. Amerika boleh menggunakan pengaruh sekutu rapatnya di benua Amerika, iaitu Kanada. Dan Amerika boleh menggunakan pengaruh dengan menggunakan sekutunya dalam NATO di Eropah untuk memboikot Rusia. Ketika Rusia menyerang Ukraine pada 14 hari bulan Februari tahun 2022 yang lalu, dalam tempoh 6 bulan, kelihatannya Rusia akan menjadi seperti sebuah negara yang dipencilkan, memandangkan pengaruh Amerika yang begitu lama sebagai polis dunia, cengkaman ke Amerika ke atas India, cengkaman Amerika ke atas negara-negara Arab, cengkaman Amerika ke atas negara-negara miskin yang sebelum ini menyokong Amerika kerana menerima dana bantuan. Negara-negara yang sentiasa takut kepada Amerika kerana sekiranya mereka enggan menyokong Amerika, mereka akan diboikot dan dipulaukan. Tetapi apabila Amerika menjadi sebuah negara ekonomi yang lemah bagi tahun 2022,
Dan Amerika juga kelihatan lemah apabila COVID mula melanda pada tahun 2020. Hari ini manuver atau peralihan politik dunia berlaku dengan begitu mendadak. Antara yang paling mengejutkan adalah apabila saudara melihat pertama kali OPEC akan menjalankan kerjasama dengan Rusia di bawah OPEC Plus. Yang paling mengejutkan adalah, untuk pengetahuan tuan-tuan, Vladimir Putin akan mengadakan rundingan tertutup dengan Presiden Emirat Arab Bersatu, iaitu Muhammad Zahid Al Nahyan pada 11 hari bulan Oktober ini 2022, yang saya rasa akan menerima bantahan paling keras daripada Rumah Putih, kerana bagaimana seorang Presiden Rusia yang diboikot oleh Amerika Syarikat dan Sekutu Baratnya boleh menjalankan hubungan dengan Sekutu Asia Baratnya. Berarti Amerika dan juga Sekutu Baratnya di Kesatuan Eropah, 26 buah negara Kesatuan Eropah memboikot Rusia. Tapi Rusia sebelum ini telah pun berjaya menjalankan hubungan perniagaan yang kuat melalui komponen BRICS, iaitu ikatan perdagangan di antara 5 negara yang saya sebut tu, iaitu Brazil, Rusia, India, China dan South Africa, BRICS, di mana rundingan minyak dan rundingan dagang di antara 5 negara yang mewakili hampir 40% penduduk dunia, ataupun 3.5 bilion penduduk dunia daripada jumlah 8 bilion penduduk dunia sekarang. Yang mana antara ura-ura perdagangan di antara 5 negara yang mewakili 40% penduduk dunia ini adalah untuk menggunakan perniagaan di kalangan mereka. Di kalangan 5 negara ini, perniagaannya tidak lagi menggunakan mata wang dolar. Kerana kedudukan mata wang dolar yang dicengkam oleh permainan OPR Amerika Syarikat yang dijangka akan naik OPR-nya daripada 3.5 kepada 4.7 dalam tempoh yang terdekat, telah menyebabkan negara-negara yang melihat pembulian dolar sebagai jalan pintas Amerika untuk mengawal inflasi dan mengekang inflasi di negaranya sebagai perbuatan yang boleh dianggap sebagai ada nampak tolaknya sebagai Amerika pentingkan diri sendiri. Jadi pada 11 hari bulan apabila Presiden Vladimir Putin akan bertemu dengan Presiden Mesir, iaitu Raja Muhammad Zahid Al Nahyan. Raja Muhammad Al Nahyan selalunya disebut begitu. Di Moskow pada 11 hari bulan Oktober, saya fikir Rumah Putih akan membuat bantahan besar-besaran pada sekutu OPEC. Termasuk sebelum ini sekutu yang rapatnya adalah Arab Saudi. Kerana Biden melawat Arab Saudi pada Julai yang lalu dan bertemu dengan Raja Muhammad Salman sebagai langkah mengendurkan ketegangan di antara Amerika dan juga Arab Saudi. Kerana sebelum ini Amerika menyokong dan menuduh Raja Salman sebagai orang yang terbabit dalam pembunuhan wartawan Turki, wartawan Arab Saudi yang berlindung di Turki dan menjadi wartawan yang menulis kepada akhbar Amerika. Tuan-tuan dan puan-puan, perkembangan-perkembangan ini akan menampakkan kepada kita bagaimana dunia berubah begitu pantas apabila ekonomi mencengkam masyarakat dunia, apabila negara-negara yang dulunya dianggap berada di bawah telunjuk Amerika mula mandiri untuk menyelamatkan ekonomi masing-masing dalam ketika keadaan yang sangat meruncing. Kita akan mula melihat apa yang ditulis oleh buku yang pernah saya jual, iaitu Farid Zakaria. Farid Zakaria adalah seorang wartawan veteran yang membesar, mengembangkan karirnya di Amerika kerana bekerja dengan CNN, telah menulis bahawa akan sampai satu masa, 10 tahun dulu buku ni, iaitu Dunia Pasca Amerika. Saudara dah tak boleh dapat dalam edisi Melayunya. Kalau saudara nak cari dalam edisi Inggeris yang ditulis dalam bahasa asal oleh Farid Zakaria, wartawan veteran ni, yang mengatakan akan tiba masanya Amerika akan terlepas cengkamannya di seluruh dunia. Amerika akan terlepas cengkamannya di seluruh dunia. Sekejap saya tunjuk pula dengan buku ni yang juga habis. Dua buku penting. Apabila buku Farid Zakaria dah tak ada kat saya. Apabila Farid Zakaria menulis pada tahun 2012 bahawa akan sampai satu titik di mana Amerika bukan lagi Amerika yang ada sekarang. Amerika akan menjadi sebuah negara yang tidak lagi boleh menguasai dunia. Amerika tidak akan lagi menjadi negara yang akan berada di bawah telunjuknya. Dan yang paling penting, ekonomi dunia tidak akan lagi ditentukan oleh Amerika. Buku tu juga sama yang saya jual ni, sold out je, iaitu Tata Dunia yang ditulis oleh Henry Kissinger. Kalau kata Henry Kissinger, sekiranya Amerika ingin terus menajamkan kukunya, Amerika harus melaksanakan 3 perkara. Pertama, akan memastikan ia kekal pengaruhnya di barat. Kata Henry Kissinger, yang pernah menjadi susah luar yang dianggap Yahudi yang paling berpengaruh di Amerika kerana dia menjadi ketua CIA
pada tahun 1964 dan kemudian menyertai sektor kepresidenan. Dia servis kepada dua presiden daripada tahun Presiden Nixon dan Presiden Johnson bermula tahun 67 hingga 1973. Selain kata Henry Kissinger, Yahudi yang paling berjaya dalam politik Amerika ni, Amerika harus mengawal dan juga mengekang pengaruhnya di Afrika, di Eropah. Amerika juga harus mengekang pengaruhnya ke atas negara-negara Islam. Dalam buku ini ditulis bagaimana dia memberi pandangan dia. Negara Islam akan memainkan peranan yang penting, dan sekiranya Amerika tidak mengekang dan mengawal negara-negara Islam, berarti Amerika akan pergi pada kelemahan. Dan yang ketiga adalah pengaruh Amerika di Asia. Sebab itu dalam buku ni, Order Baru Dunia yang ditulis oleh Henry Kissinger, dia hanya sebut 3 perkara. Kuasai Eropah, cengkam Islam, kawal Asia. Tetapi kalau saudara dah lihat hari ini, apabila 11 hari bulan Oktober tahun ini, beberapa hari lagi je, hari ini 11 hari ini. Bila hari ini 11 hari ini 11 ke semalam 11? Hari 12. Semalam 11 hari bulan Oktober, apabila Raja Muhammad Al Nahyan terbang dan kini telah berada di Moskow untuk menjalankan rundingan bagaimana Rusia akan mengurangkan pengeluaran minyaknya. OPEC, di mana UAE, Emirat Arab Bersatu adalah sebahagian daripada OPEC. Saudi adalah negara OPEC. Mereka bergabung dan kemudian akan bersatu mengurangkan 2 juta tong keluaran minyak setiap hari bagi memastikan harga minyak melambung tinggi. Berarti ketika dolar Amerika menjadi begitu kuat kerana Amerika melaksanakan rejim OPR-nya, mata wang negara-negara lain menjadi lemah. Tetapi negara-negara yang telah bijak ekonomi ini tidak akan counter, tidak akan bertindak balas dengan menaikkan OPR semata-mata kerana ia akan menjadi permainan yang tidak bersudahan. Memandangkan apa yang cuba dibuli oleh dolar Amerika, negara-negara OPEC berkata bahawa dalam keadaan ekonomi sekarang kita tak boleh menjadi orang negara yang berada di bawah telunjuk Amerika. Berarti negara-negara OPEC telah menjalankan satu pertemuan dengan Rusia, di mana Rusia juga akan mengurangkan pengeluaran minyaknya, manakala OPEC juga akan mengurangkan pengeluaran minyaknya, akan menyebabkan harga minyak melambung. Di mana pada harga minyak telah pun melambung daripada 88 menuju ke 94 dolar sekarang. Dan dijangka pada hujung tahun ini, sebelum 31 bulan Disember, harga minyak akan berkitar antara 100 hingga 104 dolar. Dan pada tahun depan, angka harga minyak, walaupun industri dijangka perlahan pada tahun depan, negara-negara industri tak banyak akan mengeluarkan hasil industri kerana ekonomi sangat perlahan. Tetapi pada masa yang sama, harga minyak juga minyak juga berkurangan. Harga minyak dijangka stabil pada harga 108 dolar USD per tong. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya review lama beberapa analisis ekonomi yang disiarkan oleh CNN, oleh penganalisis antarabangsa, memberi gambaran bahawa pertumbuhan ekonomi Amerika dijangka hanya 1% pada tahun depan. Kalaupun Amerika menaikkan kadar dolarnya, OPR-nya kepada 4.75%. Sekarang ni 3.5. Dia akan jangka naikkan pada 1 November ni, Amerika akan jangka naikkan kepada 4.25, dan dijangka sebelum hujung tahun ni atau awal tahun depan, Amerika akan menaikkan lagi OPR-nya pada 4.75 dolar. Dengan tindakan Rusia plus OPEC ni, dia memberi gambaran kepada Amerika, kalaulah dolar naik dan mata wang lain menjadi lemah, daripada 2 juta barrel pemotongan 2 juta barrel setong, 2 juta barrel tong sehari, dia boleh menjadi 3 juta, 4 juta. Dengan mengurangkan lagi harga minyak, negara-negara pengeluar minyak akan mengukuhkan ekonomi mereka. Negara-negara industri akan menjadi lebih terseksa. Kerana negara pengeluar minyak bukan semuanya negara industri, terutama negara-negara di Asia Barat. Mereka adalah supplier kepada negara industri. Dan negara-negara industri seperti Amerika dan Eropah akan mengalami masalah kerana mereka bergantung daripada minyak daripada negara-negara OPEC. Manakala China pula telah menjalankan satu hubungan perniagaan baru, di mana China dan India yang tidak akan terjejas dengan kenaikan minyak OPEC, kerana mereka adalah negara industri yang besar. China, India adalah sebuah negara industri yang membangun. Mereka akan membeli minyak Rusia di bawah perjanjian BRICS yang saya sebut tadi itu, iaitu satu ikatan perniagaan yang sebelum ini tak begitu mengukuh. Apa yang dipanggil sebagai BRICS ni adalah ikatan di mana dia membabitkan Brazil, Russia, India, China dan juga South Africa. Dengan Rusia telah pun memeterai perjanjian penjualan minyaknya kepada India. Minyak yang diboikot oleh Amerika dan juga oleh kuasa barat. Rusia jual kepada India, dan Rusia jual kepada China, dan Rusia jual juga kepada Iran. Dan pada masa yang sama, OPEC pula bergabung dengan Rusia.
iaitu mengurangkan harga minyak supaya Amerika dan juga komponen-komponen negara industri yang memerlukan minyak, sama ada satu bagi guna tenaga industri dan yang kedua adalah guna tenaga awam, akan terjejas dengan teruk. Dan dengan tindakan yang dijalankan oleh OPEC plus Rusia ni, dan menjelang musim sejuk yang Eropah akan lalui pada November nanti, dia akan menjadikan minyak seperti emas. Dan Amerika telah melahirkan bantahan dan juga protesnya ke atas langkah yang dulunya dianggap sebagai budak telunjuknya, iaitu OPEC dan juga negara-negara Arab. Amerika membantah. Tetapi OPEC tidak mempedulikannya. Saya fikir dengan langkah Raja Muhammad Al Nahyan, Presiden UAE, terbang pergi ke Moskow semalam dan mengadakan rundingan. Hari ini mungkin kita akan mendapat detail dia. Kerana semalam saya tak tengok detail rundingan ni kerana tertumpu kepada laporan mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi di seluruh Eropah yang dijangka teruk. Jadi kalaulah dengan pertemuan ini, satu lagi keputusan di mana ikatan baru Rusia dan juga Asia Barat melalui OPEC dapat digabungkan, dan Rusia dan OPEC berada dalam meja rundingan yang kemudiannya lebih sekata dan lebih bersama, solidariti dalam mempertahankan harga minyak dengan menjadikan minyak adalah alat untuk bertembung dengan dolar Amerika. Saya fikir White House akan berada dalam keadaan sentiasa membantah, akan sentiasa marah. Ketika White House tidaklah begitu memberi respon yang baik kepada Raja Salman, kerana King Salman di Arab Saudi juga mempunyai hubungan yang paling buruk dengan Amerika Syarikat apabila Joe Biden dipilih menjadi presiden, di mana Biden masih lagi mendesak dan Amerika menggunakan tekanan hak asasi untuk menyiasat Putra Salman di atas pembunuhan seorang wartawan Arab Saudi yang berada di Turki, dan kemudian wartawan tersebut juga adalah seorang yang memiliki kerakyatan Amerika Syarikat. Jadi tuan-tuan, hari ini bolehlah kita lihat manuver besar lagi berlaku selain daripada isu yang sebut sebelum ni, di mana India menjauhkan diri daripada Amerika apabila dia menjadi rakan rapat kepada Rusia kerana Rusia menjanjikan bekalan minyak diskaun. Salah satu daripada apa yang Rusia lakukan, dia tidak mengikut harga minyak yang dikeluarkan oleh masyarakat antarabangsa kerana Rusia terdesak. Dia menawarkan harga minyak diskaun. Bila harga minyak diskaun, dia menjadi satu apa yang dipanggil sebagai sebagai lubuk emas kepada India, kerana India adalah sebuah negara industri yang berasaskan arang batu. Kerana India adalah pengeluar arang batu yang terbesar tetapi tidak mengeksportnya, dan sebahagian besar daripada jana kuasa dan juga penghasilan elektrik di India adalah arang batu. Itu menjadikan India menerima dua kesan yang sangat besar. Arang batu, kos penggalian yang sangat mahal, dan yang kedua, India menjadi satu negara yang menyumbang 40% kesan pencemaran kerana hasil pengeluaran arang batu yang dibakar. Dia mencemarkan dunia dengan lebih tinggi. Jadi India sekarang telah mendapat satu tawaran lubuk emas daripada Rusia, di mana minyak Rusia yang diboikot oleh Barat kini dijual pada harga diskaun, dan India boleh menerima minyak yang lebih murah daripada kos dia menggali arang batu dan membakar arang batu. Dan India juga akan menyertai sektor dunia dengan industri yang lebih sihat, di mana hasil bahan bakar minyak jauh lebih rendah kesan pencemarannya berbanding dengan bagaimana India menggunakan arang batu sebagai kuasa bakar utama. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan perubahan-perubahan yang kita lihat ini, dia akan memberi kita lebih banyak pengajaran bagaimana pasca Covid dan juga bagaimana perang Ukraine dan Rusia sedang mengalih peralihannya. Kalau pada peringkat awal, Amerika dan sekutunya dah tentulah terlibat dan menjadi anti Rusia. Banyak negara-negara membangun yang berada di luar daripada blok Barat, tetapi dikelihatan mesra Amerika sebelum ni sekarang telah pun mengalih perhatian mereka, kerana banyak negara tumbuh dengan pemimpin-pemimpin baru. Banyak negara muncul dengan kesedaran baru, dan COVID-19 di mana kita boleh lihat pembulian vaksin pembulian dari segi pengagihan yang adil. Vaksin telah terbukti, di mana India merasa sangat kecewa apabila negaranya diserang COVID-19 yang sangat teruk, tetapi mereka tidak mendapat bantuan vaksin yang lebih banyak daripada negara Barat. India mungkin tak mungkin lupakan apabila Kanada menyimpan stok 3 kali ganda lebih banyak daripada keperluan rakyatnya demi masa depan, ketika berjuta-juta kes vaksin dilaporkan di India dan India menerima kadar kematian yang juga tinggi. Sejak itu India belajar sebagai negara pasca kolonial dia harus merdeka. Tak berartilah selepas mereka menjadi negara Commonwealth dan berada di bawah dasar kolonial, mereka kekal untuk menyembah apa yang disebut sebagai tuan dari Barat. Jadi apabila India memilih untuk menyokong
membantu apabila India memilih untuk mengukuhkan ikatannya dalam BRICS dan kemudian menjadi negara yang membeli minyak diskaun kepada Rusia. Saya fikir Amerika mula melihat apa yang ditulis Farid Zakaria dalam bukunya Dunia Pasca Amerika 2012 serta apa yang disifatkan oleh Henry Kissinger. Kalau Amerika ingin kekal terus pengaruhnya di dunia, iaitu 3 perkara: kawal negara-negara Eropah, kawal negara-negara Asia dan cengkam negara-negara Islam. Tapi 3 perkara itu 2-nya kelihatan telah terlepas. Amerika mungkin masih lagi menguasai Eropah melalui NATO dan juga Kesatuan Eropah. Tapi kelihatannya Amerika tak mampu lagi menguasai negara-negara Asia. Yang dalam konteks ini saya sebut adalah India dan sekarang adalah Asia Barat, negara-negara pengeluar minyak. Dan sekarang plus, Amerika tidak lagi boleh mencengkam negara-negara Islam. Kita akan tunggu, saya fikir kata pertemuan di antara Presiden Muhammad Al-Nahyan ataupun dipanggil raja, dia presiden, dia adalah raja UAE, Emirat Arab Bersatu, akan mungkin membincangkan lagi bahawa sekiranya berlaku lagi lonjakan dolar pada 2 November, kerana dolar dijangka melonjak lagi 75 poin pada 2 bulan November, dan ringgit dan dolar Amerika menjadi mengukuh dan dia akan mengancam semua mata wang dunia yang lain. Saya fikir mereka akan bersetuju untuk menambahkan lagi jumlah pengeluaran, untuk mengurangkan lagi jumlah pengeluaran minyak. Berarti kalau sekarang 2 juta barrel tong sehari, harga minyak telah melambung untuk sampai ke jangkaan 100 ke 104 dolar hujung tahun ini. Kalau Amerika terus mengukuhkan dolar dan mengancam mata wang yang lain, negara-negara yang mengeluarkan minyak akan mengukuhkan kembali mata wang mereka dengan menawarkan pegangan buat mata wang mereka kerana minyak sedang meningkat tinggi. Sebab itu saudara lihat, apabila Amerika menaikkan 75 mata poin bagi dolar dan kemudian diikuti dengan kenaikan harga minyak ni, ringgit tak terjejas teruk berbanding sebelum Amerika menaikkan mata wangnya. Sebab itu sebelum Amerika menaikkan mata wangnya, sebelum Amerika menaikkan OPR-nya, ringgit berada dalam 4.4 lebih. Tapi sekarang ringgit berada pada jajaran 4.6. Mungkin lebih mengukuh pada 4.5 lebih. Dan kalaulah harga minyak boleh mencapai 100 ke 104 dolar USD setong, saya jangka ringgit boleh berada pada parah bawah daripada 4.5 ringgit untuk 1 dolar Amerika. Jadi ini cara bagaimana negara-negara yang dulunya berada di bawah telunjuk Amerika kini keluar daripada telunjuk Amerika, menjadi negara yang lebih mandiri, menjadi negara yang lebih mahu menguruskan ekonomi berbanding menjadi pentaksub kepada Amerika. Manuver politik dunia ataupun manuver perubahan besar-besaran politik dunia ni, saya fikir kata adalah satu indikasi tentang berubahnya mentaliti dunia. Apa yang dipanggil sebagai era pasca kolonial, di mana penjajahan ataupun kesan penjajahan barat, kebergantungan, ketaksuban, di mana kiblat ekonomi dan kiblat kuasa politik yang diletakkan kepada Amerika sebelum ini mula memudar dengan ketara. Jadi kalaulah UAE yang selama ini dianggap sebagai, kita anggap negara rapat Amerika, tuan-tuan. Amerika boleh menggunakan pengkalan perang UAE ni, terutama pengkalan udara dia, untuk membuat apa saja bentuk serangan ke atas negara musuh. UAE sentiasa membenarkan lapangan terbang dia digunakan sebagai transit. Malah ada tentera Amerika berpengkalan di UAE setiap kali Amerika ingin melancarkan misi besar-besaran ke atas negara-negara musuh ataupun negara-negara Islam sendiri. Di mana kalau saudara tahu dalam Ops Afghanistan dulu, UAE berada sebagai salah satu pelantar yang menyokong Amerika. Tapi hari ini UAE dengan berani menggambarkan secara terbuka presidennya Muhammad Al-Nahyan sanggup terbang ke Moskow semalam dan mengada rundingan dengan Putin. Untuk pengetahuan saudara juga, ekonomi Eropah dijangka berada pada kadar inflasi yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Semalam kalau mengikut ramalan Bank Dunia dan IMF, ekonomi Amerika hanya akan tumbuh 1% je tahun depan. Tapi mereka akan berjaya mengawal kadar inflasi mereka kepada 2%. Daripada 8.3% yang berlaku sekarang, apabila Amerika bermain dengan OPR, menaikkan kadar faedah semalaman bagi kekuatan dolar, mereka boleh menurunkan inflasi mereka hingga 2%. Tetapi pada waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi Amerika dijangka 1%. Berarti kalau Amerika tumbuh 1%, dan saudara dah lihat review saya semalam bahawa IMF menjangkakan ekonomi China tumbuh pada 2.8 hingga 4%. Tetapi keseluruhan ekonomi Eropah pula semalam dinilai, keseluruhan 27 buah negara dalam Kesatuan Eropah, hanya dinilai tumbuh 0.5%.
sangat rendah. Kita bimbang kerana kita mempunyai hubungan perniagaan dengan Amerika sebagai rakan niaga yang ketiga terbesar selepas China sebagai rakan niaga terbesar, Jepun yang kedua. China yang terbesar, Singapura yang kedua. Jepun yang ketiga dan Amerika yang keempat. Dengan pertumbuhan ekonomi Amerika yang sangat lemah, iaitu 1%, dan kemudian kita juga mempunyai hubungan perniagaan, keseluruhan GDP kita 6% datang daripada Eropah. Eropah pula dengan 0.5% saja pertumbuhan ekonomi. Ia akan menjadikan tahun depan, dalam istilah mudah yang digunakan oleh seorang penganalisis ekonomi sekarang adalah, dia kata ekonomi 2023 seperti jatuhnya luncuran air terjun. Berarti kita pergi dan jatuh luncuran air terjun. Terutama bagi negara-negara yang disenaraikan akan mengalami kadar inflasi yang sangat tinggi. United Kingdom dijangka menerima pertumbuhan ekonomi kurang 2%, tapi inflasi 6%. Jerman dan Perancis akan menerima kadar inflasi antara 4 hingga 6.3%. Pertumbuhan ekonominya juga sekitar 2 ke 3%. Ini menunjukkan bagaimana Eropah akan menjadi orang sakit pada tahun depan. Daripada masa yang sama bukanlah berita gembira untuk Malaysia, kerana kita masih perlu melihat pertumbuhan negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan kita dengan baik untuk memastikan ekonomi kita juga dipacu dengan baik. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, hari ini sekali lagi senarai negara-negara yang dianggap akan menuju muflis, impak daripada keadaan ekonomi sekarang, negara-negara yang berada dalam keadaan terjejas. Kerana setakat ini hanya Sri Lanka menjadi negara muflis. Tapi kita akan mula melihat Afghanistan mungkin akan menuju kepada negara muflis pada bila-bila masa. Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki dan juga Zimbabwe. Manakala akan ada negara-negara lain yang akan menyusur. Antaranya adalah Meksiko yang juga turut terjejas dengan keadaan ekonomi sekarang. 60 negara disenaraikan. Tapi Malaysia disenaraikan, Malaysia kemungkinan besar kalaulah keadaan ekonomi, keadaan pilihan raya kita selepas ini dapat membentuk kerajaan stabil. Kita boleh kalaulah ke tahun ini akan berlaku miracle yang saya ada keyakinan. Bahawa walaupun Bank Dunia menaikkan unjuran ekonomi Malaysia daripada 5.4 kepada 6.3, tetapi Menteri Kewangan yang mulia Tengku Datuk Zafrul mengatakan kita boleh mencapai 7%, saya ada keyakinan bahawa Malaysia mampu mencapai minimum 6.5% pertumbuhan ekonomi tahun ini, dan tahun depan walaupun menurun kita boleh berdiri pada 4.5 kepada 5%. Dan kalau tahun ini kita boleh mengawal kedudukan kenaikan harga barang kita hingga hujung tahun ini, di mana daripada 2.88% yang sekarang kita dah capai kadar inflasi 4.7 dan 4.4 dan 4.7. Tapi kalau kita boleh stabilkan kadar ni secara puratanya, kalaulah kadar inflasi kita mencapai 3.2%, Malaysia boleh menjadi antara negara yang 20 terbaik bagi tahun 2022. Walaupun keadaan politik kita mencengkam dan kita menganggap sebuah negara lemah politik, ini terutama bagi orang selalu mengkritik saya, siapa sebut negara yang lemah, siapa sebut negara seperti Malaysia boleh maju ketika politiknya tak stabil, ketika kepimpinannya tidak dipercayai, ketika dia tidak mempunyai kekuatan ekonomi domestik. Saya beritahu pada saudara, dunia telah berubah kerana Eropah mengalami keadaan yang lebih buruk. Perang Ukraine dan juga Rusia yang akan berpanjangan. Dengan hari saya update ke saudara, hari ini adalah hari yang kedua betul-betul serangan besar-besaran. Kalaulah saudara melihat Malaysia adalah sebuah negara yang rapuh politik, yang mempunyai kekacauan politik, ributnya lebih kecil berbanding ribut peperangan dan ribut inflasi yang sedang melanda Eropah. Dengan Amerika yang hanya akan tumbuh 1% bagi ekonomi tahun 2023 dan dijangka menerima 2% kadar inflasi. Berarti inflasinya sekali ganda lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonominya. Dan Eropah hanya akan tumbuh 0.5% ekonominya. Dengan kadar inflasi yang prorata tu, antara semua negara Eropah tu, England akan menjadi lebih tinggi dengan kadar 6%, yang lain antara 4 hingga 6%. Berarti Eropah akan menjadi negara yang paling teruk dan paling terjejas apabila kita bercakap tentang ekonomi tahun depan. Berarti dalam dunia moden, yang kita belajar sains politik lama tu dah tak laku dah. Apabila kita belajar sains politik lama tak laku. Walaupun negara kita berada dalam keadaan sedikit rumit dari segi politiknya, tetapi ketenteraman, keamanan dan aset serta kebolehupayaannya menjadi negara pelabur ketika negara-negara maju yang lain akan mengalami kos kenaikan elektrik yang tinggi, kos kesukaran mendapat bahan mentah, kedudukan kadar inflasi, upah buruh dan juga kadar pengangguran. Banyak pelabur akan pergi ke negara-negara yang lebih sederhana
Walaupun sebelum ini dilihat sebagai negara membangun yang ada mentaliti politik kelas 3. Jadi ini peluang, dan saya harap lepas pilihan raya kita dapat membentuk sebuah kerajaan yang sejahtera. Tak kiralah mana parti yang memerintah, kerana kita berada dalam keadaan boleh memasuki tahun 2023 ketika perfect storm melanda dunia. Tapi kita boleh menjadi antara negara yang mendapat manfaat dan akan menjadi 20 negara yang dipilih sebagai negara yang paling selamat untuk melabur pada tahun perfect storm 2023 dan 2024. Untuk update perang Rusia, pengeboman besar-besaran sedang berlaku sekarang di Kiev. Berarti Rusia bukan lagi berundur. Betul lah kata hari itu. Penganalisa ekonomi mengatakan apabila Presiden Vladimir Putin meminta tenteranya berundur untuk sementara, tetapi dia menyiapkan 300,000 apa yang dipanggil tentera sukarelawan negara yang dipanggil untuk berkhidmat kepada negara. Dan mereka telah melancarkan kali ini tidak lagi serangan darat, serangan pengeboman besar-besaran ke atas Kiev. Tak lagi dia serang tempat lain, dia serang ibu negara Ukraine. Kiev dibom bertubi-tubi sekarang, tuan-tuan. Dan antara bangunan yang dibom pagi tadi adalah kedutaan Jerman. Ini adalah isyarat bahawa tindakan balas Rusia sekarang memberi isyarat bahawa kami akan menyerang secara spesifik mana-mana kedutaan dan mana-mana komponen penting yang selama ini menyokong Ukraine dengan membekalkan senjata untuk berperang. Ini tekanan besar yang saya fikir secara amaran Rusia memberi serangan. Dan kemudian Rusia telah menyerang sebuah bangunan yang paling dekat, iaitu jatuh meletup di sebelah daripada bangunan industri Samsung. Berarti Rusia juga menghantar isyarat dia akan memusnahkan semua negara-negara pelabur di Ukraine. Ini adalah cara jahat Rusia untuk menakut-nakutkan negara-negara pelabur supaya meninggalkan Ukraine, untuk meletakkan Ukraine sebagai padang jarak, padang terkukur. Yang kedua, memberi isyarat daripada apa yang sebelum ini saya sebut sebagai istilah Armageddon, di mana kesediaan Rusia untuk berperang dengan semua negara-negara musuhnya yang kini sedang membantu Ukraine. Dengan isyarat mereka telah melancarkan serangan dan memusnahkan kedutaan Jerman. Jadi kita akan tunggu respon, kerana hingga pagi tadi pukul 11 selepas pengeboman itu dah 4 jam, 5 jam, Jerman belum lagi memberi tindak balas, kenyataan balas. Belum lagi ada kenyataan balas daripada Eropah. Kerana saudara harus ingat, sejak perang dilancarkan pada 14 hari bulan Februari 2022, Rusia memilih kawasan-kawasan strategik untuk diserang. Bandar yang paling besar Rusia serang pun Kharkiv, tadi tidak Kiev. Tapi kali ini apabila Kiev, ibu negara dan juga bandar yang berada, Kiev ni tuan-tuan, bila dia attack, dia berada paling hampir dengan sepadan untuk masuk ke negara NATO. Berarti negara seperti Poland, negara seperti Hungary sekarang berada dalam keadaan menarik nafas. Kerana jarak penyilangan bom, jarak penyilangan rudal ataupun peluru berpandu yang dihala kini tidak lagi jatuh di bawah wilayah-wilayah yang bersepadan dengan Rusia, tapi mula menyengit menghala masuk ke negara-negara Kesatuan Eropah dan juga negara-negara NATO yang selama ini menjadi pintu sempadan. Berarti ini amaran besar kepada Poland, amaran besar kepada Hungary, amaran besar kepada Romania. Kerana daripada pintu negara inilah bantuan yang dihantar ketenteraan yang dibekalkan oleh Perancis, Jerman dan Amerika masuk ke Ukraine. Bila masuk sampai di Kiev, bantuan ini diedarkan, menjadikan tentera Ukraine mendapat senjata baru dan membuat serangan balas. Proses serangan balas inilah yang tak dapat ditanggung oleh Rusia dalam perang 6 bulan, menjadikan mereka sukar menang perang ni. Maka Rusia telah mengambil langkah yang lebih drastik. Selain menyediakan 300,000 tenteranya, tapi dia melancarkan peluru berpandu berskala letupan besar dan mula menyerang kawasan-kawasan sensitif. Berarti menyerang kedutaan Jerman di tengah bandar Kiev bukanlah sesuatu keputusan kecil. Dia telah diambil dengan perkiraan Rusia telah meletakkan satu isyarat bahawa kami bersedia untuk melaksanakan perang yang lebih besar. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, Belarus hari ini, sekutu baik Rusia yang berada dalam sepadan Poland, Belarus, yang saya kata sebelum ini mengumpulkan 40,000 orang tentera dia. Belarus dengan rasmi telah menyatakan mereka menyertai perang ini sebagai sekutu Rusia. Berarti dah masuk fasa baru perang ni. Berarti selepas 6 bulan kita fikir kata Rusia akan terkucil kerana ekonominya. Tapi Rusia selesaikan dulu masalah ekonomi dengan mendapat rakan gabung ekonomi yang baru. Seperti saya kata sekarang, di mana dia dapat menjual minyaknya kepada China, dia dapat menjualkan minyaknya kepada India. Dia berjaya menjual minyaknya kepada Iran dan menjalankan hubungan dagang dengan negara-negara di bawah BRICS ni. Dan sekarang Rusia telah berjaya mendapat rakan gandingan yang baru, iaitu OPEC, bagi memastikan mereka boleh mengekang harga minyak. Untuk mengukuhkan ekonomi masing-masing. Rusia memerlukan kenaikan harga minyak untuk menampung ekonominya. Kemudian negara-negara Arab juga negara-negara OPEC juga mahu menaikkan harga minyak untuk mengawal tekanan dolar.
Berarti kita akan melihat tahun yang lebih berkabut. Sebab itulah saya kata tak ada ahli ekonomi yang boleh meramal dengan tepat. Semalam ramalan latest yang dibuat tu berdasarkan ketegangan yang terkini. Jadi saya tengok ramai pakar-pakar ekonomi sekarang bercakap di CNN, daripada IMF, daripada Bank Dunia, daripada universiti, daripada pelbagai pusat kajian telah bercakap mengenai keadaan yang ada. Saya fikir kata besok akan ada lagi ramalan yang lebih dahsyat bagi ekonomi tahun depan. Jadi itu saja saya update tuan-tuan, keadaan perang, keadaan ekonomi dunia, serta apa yang saya sebut sebagai kejutan terbaru apabila OPEC dan Rusia kini menjadi rakan akrab. Sesuatu yang tak pernah berlaku dalam sejarah ekonomi moden.